Salam sejahtera, nama saya Sajika Sri Murugan. Hari ini saya membentangkan tentang apakah faktor berlakunya isu penculikan kanak-kanak di negara Malaysia. Dalam era globalisasi ini, kes kanak-kanak hilang bukan sahaja berlaku di negara maju, bahkan ia juga berlaku di negara yang membangun seperti Malaysia. Penculikan dalam undang-undang jenayah bererti mengambil seseorang tanpa kerelaan, biasanya bagi menahan tanpa kebenaran, tanpa menurut undang-undang yang sah. Ini mungkin dilakukan bagi tujuan wang, tebusan atau langkah awal bagi jenayah lain, atau berkait dengan pertikaian penjagaan anak. Faktor pertama adalah sikap tamak dalam diri individu yang ingin mengejar kemewahan hidup. Oleh itu, individu tersebut tidak berfikir panjang dan hanya mengambil jalan mudah dengan menculik kanak-kanak untuk dijual kepada pihak lain. Sebagai contohnya, terdapat kanak-kanak yang diculik dan dijual ke luar negara untuk dijadikan sebagai pengemis jalanan. Sikap pihak yang tidak berperi kemanusiaan ini amat membimbangkan masyarakat negara kita, lebih-lebih lagi ibu bapa. Hal ini dikatakan demikian kerana bukan sahaja ibu bapa yang berasa kehilangan anak tercinta, malah membebankan pihak berkuasa untuk menjejaki anak yang hilang tersebut dan menangkap penjenayahnya. Masalah psikologi atau mental turut menjadi salah satu faktor kejadian penculikan kanak-kanak yang berlaku. Perkara ini demikian kerana mengikut statistik, kebanyakan kes penculikan kanak-kanak berkaitan dengan kes rogol dan bunuh. Keadaan ini boleh berlaku kerana terdapat segelintir individu yang memandang kanak-kanak seperti seseorang wanita yang pernah menolak cintanya. Hal ini terjadi disebabkan oleh individu tersebut yang menyimpan perasaan dendam, sedih dan takut yang tidak terkawal ataupun mengalami penyakit jiwa. Oleh itu, pesakit ini berpotensi untuk membayangkan seseorang yang dilihatnya seperti seseorang yang sentiasa berada dalam fikirnya. Kes seperti inilah yang akan menyebabkan kanak-kanak akan diculik, dirogol dan terus dibunuh sebagai mangsa keadaan. Faktor lain yang menyebabkan penculikan kanak-kanak ini berlaku disebabkan oleh kelalaian ibu bapanya sendiri. Sikap ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang keselamatan anak-anak mereka amat menyedihkan kita. Hal ini demikian kerana ibu bapa yang asyik sibuk dengan kerjaya sanggup membiarkan anak-anak mereka pergi dan pulang ke rumah seorang diri dari sekolah. Selain itu, sikap ibu bapa yang leka dengan membiarkan anak-anak menunggu lama di hadapan sekolah seorang diri mendedahkan mereka kepada bahaya. Perkara sebegitu boleh mengundang kepada berlakunya penculikan ini. Faktor yang lain adalah komuniti sejak kebelakangan ini kurang mengambil tahu hal-hal penduduk setempat. Hal ini disebabkan penduduk di kawasan tersebut tidak menggetarkan penjagaan dan pengawasan terhadap penduduk terutamanya kanak-kanak. Penculikan kanak-kanak tidak akan berlaku di sesuatu kawasan jika kerjasama semua pihak sentiasa bersatu padu. Faktor seterusnya adalah masalah institusi kekeluargaan. Pada masa ini, banyak kes perceraian berlaku sehingga menyebabkan anak-anak terabai. Ibu bapa yang hanya mementingkan diri sendiri mula mengabaikan tanggungjawab dan hanya ibarat melepaskan batu di tangga. Anak-anak yang kurang kasih sayang ini hanya diberikan wang dan diberikan kebebasan. Oleh itu, anak-anak khususnya yang berumur 15 tahun ke bawah yang masih belum matang berpotensi untuk ditipu dan diculik. Sekiranya masalah ini berlaku, ibu bapa yang patut dipersalahkan kerana mereka yang menjadi punca anak-anak menjadi mangsa penculikan, rogol dan pembunuhan.
Kes penculikan ini ialah kawasan kediaman yang kurang selamat. Terdapat juga kawasan kediaman yang sunyi sepertinya di kawasan bandar. Kawasan yang sunyi dan gelap memudahkan penculik untuk mengencam rumah-rumah yang menjadi sasaran mereka. Sebelum melakukan penculikan, mereka mestilah mengencam rumah kanak-kanak yang menjadi sasaran mereka untuk diculik. Ibu bapa haruslah mengawasi pergerakan anak-anak mereka supaya tidak berada di luar rumah pada waktu yang tidak sesuai. Oleh itu, mereka juga harus memantau aktiviti anak-anak mereka khususnya pada waktu petang. Sebagai contoh, jika anak-anak mereka sedang bermain di taman permainan, ibu bapa haruslah berada berdekatan bersama mereka. Ibu bapa juga tidak harus membiarkan anak-anak mereka bersendirian tanpa mereka di sisi. Seterusnya, penculik juga ingin mendapat wang tebusan dengan cara yang mudah dan lumayan. Mereka tahu ibu bapa sanggup menggadaikan apa sahaja untuk kanak-kanak mereka. Oleh itu, mereka menggunakan kanak-kanak tersebut sebagai jalan untuk mereka mendapatkan wang dengan lumayan. Terdapat juga penculik yang tidak mengingin wang tebusan, tetapi mereka menggunakan kanak-kanak sebagai mangsa pemerdagangan orang. Kesimpulannya adalah kejadian jenayah boleh ditangani jika mendapat kerjasama dan perhatian semua pihak. Bantuan orang ramai dengan memberikan maklumat kepada polis akan memudahkan penjenayah dikesan dan diambil tindakan sewajarnya. Undang-undang mesti dikuatkuasakan, tetapi undang-undang sahaja tidak akan membantu dalam menyelesaikan kes tersebut. Inilah reference untuk slide saya. Terima kasih.